Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Wa ba'd. Alhamdulillah kepada semua para penonton rancangan Cinta Ilmu di TV Hijrah tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang seolah-olah berlari bersama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah sekarang baru bermula dengan tajuk kita wahyu yang pertama turun. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, apabila kita nak bercakap tentang wahyu pertama yang turun ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak tak nak kita kena bercakap terlebih dahulu apakah tanggapan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi itu boleh membacakan ayat Allah kepada orang yang nak disampaikan. Baik, untuk kita faham, kita kena tengok sebentar, undur sebentar, kerana wahyu turun pada bulan Ramadan ketika Nabi berumur 40 tahun. Baik. Ketika Nabi berumur 35 tahun, berlaku satu peristiwa yang penting yang akan kita dapati ada kaitannya Allah lakukan apabila Kaabah itu dibaiki ataupun dibangunkan semula oleh orang-orang Quraisy, dan pada ketika itu berlaku satu konflik yang sangat dahsyat sehingga 5 hari 5 malam seolah-olah berlakunya pertengkaran di antara kabilah-kabilah yang telah terlebih dahulu mereka itu bekerja membangunkan Kaabah, sebab Kaabah tetap menjadi tempat yang mulia sejak daripada zaman jahiliyah. Bahkan yang sangat menyentuh perasaan kita, kesedaran mereka walaupun di zaman jahiliyah mereka hanya akan menggunakan sumber daripada yang betul-betul baik, barulah dijadikan itu sebagai modal untuk membina Kaabah ataupun membangunkan Kaabah ketika Kaabah tersebut telah mula rosak dan dibangunkan kembali. Isunya sekarang adalah bagaimana untuk meletakkan Hajar Aswad, sebab kita tahu di Kaabah ada satu rukun, ada satu penjuru yang namanya Hajar Aswad. Di sana diletakkan Hajar Aswad. Dan setiap kabilah yang merasa bahawa yang ni kata dibagi paling banyak sumbangan, yang ni dikata makin masih menunjukkan kemuliaan, dan kamilah yang paling layak meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Maka pada ketika itu diringkaskan cerita, maka dengan khilaf itu, maka mereka membuat keputusan kalau macam tu, yang pertama datang daripada pintu Syaibah, kita akan lantik menjadi hakim, dan kita setujulah daripada kita berperang untuk satu benda baik. Dan pada hari esoknya, maka kita mendapati bahawa apa yang berlaku adalah bagaimana yang masuk pertama daripada pintu Syaibah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang Quraisy berdebar-debar menunggu siapakah yang masuk kali pertama. Cuba bayang ya, semua yang saya kasih sekalian, saat Nabi tampil daripada pintu Syaibah tersebut, spontan mereka beramai-ramai menyebut apa dia? Hadza amin. Hadza amin. Maknanya ini adalah orang yang terpercaya. Ini adalah orang yang terpercaya. Baik, nampaknya Masya Allah gelaran Al-Amin yang ada disandang oleh Nabi SAW yang diberikan oleh manusia adalah merupakan satu isyarat betapa manusia yang paling terpercaya inilah, yang paling dipercayai inilah yang akan nanti menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi bukan sekadar seorang yang amin, ya, sebab kita hari ini kadang-kadang ada orang yang jujur, tapi Allahu Akbar tak cerdik pula, tak bijak pula, asyik kena kelentong dalam gores dan menang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu ridak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad tersebut di atas ridak tersebut, dan Nabi minta semua daripada kabilah-kabilah mengangkat, dan pada ketika itu diangkatlah ridak, dengan ridak tersebut, maka pada ketika itu Nabi sendiri
meletakkan Hajar Aswad tu di tempat yang kita nampak pada hari ini. Jadi apa yang kita faham, semua yang saya kasih sekalian, kebijaksanaan Nabi menyebabkan orang-orang Quraisy selesai masalah mereka, dan yang paling penting yang kita nak cerita, sebab kita tak boleh faham tentang wahyu melainkan kita memahami bahawa wahyu terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala perturunkan kepada orang terpercaya. Ya, kerana wahyu adalah sesuatu yang datangnya daripada Allah, berita yang datangnya daripada Allah, yang Allah pilih di kalangan manusia terpilih untuk diberikan kepadanya wahyu, dan kemudian dia mula menyampaikan kepada manusia. Jadi kita dapati penting untuk kita kaitkan dengan apa yang berlaku pada tahun ketiga, yang berlaku pada tahun 35 Hijrah, maaf saya, yang berlaku pada 35 umur Nabi SAW, dan kemudian barulah ketika umur Nabi 38 tahun ada satu perasaan yang datang dalam hati Nabi SAW yang menyebabkan Nabi suka melakukan apa yang disebut sebagai bertahannuth. Jadi insya-Allah kita akan sambung lepas ini apa kaitan tahannuth dengan wahyu. InsyaAllah, jangan ke mana-mana, jumpa lepas ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita lagi, dan tadi kita sebutkan tentang kalimat tahannuth, ya. Baik, kalau kita merujuk kepada Ibnu Hisham, ya, kalimah tahannuth itu datangnya daripada kalimah tahannuf, ya, yang bermaksud mengikut agama Hanif. Dan kita tahu bila sebut merujuk kepada mengikut agama Hanif adalah mengikut agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi antara pelakuan ataupun tata cara dalam ibadat dinun Hanif adalah melakukan mengasingkan diri daripada ramai masyarakat ramai yang terlibat dengan kekotoran-kekotoran pada masa itu. Kekotoran, dosa, penzaliman dan apa saja kemungkaran-kemungkaran. Jadi kita mendapati bahawa ketika Nabi telah pun berumur 38 tahun, maka ketika itu datang rasa kecenderungan Nabi SAW untuk Nabi memperbanyakkan bertahannuth. Artinya mengasingkan diri, dan Nabi SAW dalam rangka melakukan tahannuth, Nabi SAW telah pergi ke satu gua yang disebut sebagai Gua Hira, ya, ataupun disebut sebagai Ghar Hira'in. Baik, ketika Nabi SAW bertahannuth, dan Nabi meriwayatkan dalam Sahih Muslim, ada Nabi menyebutkan tentang bahawa ketika Nabi berjalan, Nabi mendengar sesuatu memanggil dan memberinya salam. Dan ketika Nabi menoleh, Nabi tak mendapati adanya orang yang memberi salam. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa betapa batu-batu ketika itu telah memberi salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dapati bahawa Nabi SAW telah memasuki, ya, satu keadaan yang kita sebagai umat Nabi nak memahami. Daripada sibuk dengan berniaga, sibuk dengan urusan, sekarang Siti Khadijah membantu Nabi SAW sehingga Nabi semata-mata meletakkan dirinya untuk melakukan tahannuth yang kita katakan. Bila Nabi berumur 40 tahun secara tepat, yakni pada bulan Rabiul Awal, sebab Rabiul Awal umur Nabi genap 40 tahun. Dan bermula daripada bulan Rabiul Awal sehingga bulan Ramadan, kita mendapati bahawa tempoh 6 bulan tersebut, maka kalau kita melihat dalam Sahih Bukhari, kita akan menjumpai bagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dalam mimpi Nabi, ya, asal mimpi saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seolah-olah akan melihat cahaya subuh yang terang benderang yang sangat dingin. Dan Nabi sentiasa melihat perkara tersebut.
Nabi melihat perkara tersebut yang disebut sebagai ad-dhiya, ya, ataupun disebut sebagai betapa cerahnya wuduh dhiya'is subhi, ya, betapa cerahnya pancaran cahaya selepas daripada subuh atau pada waktu pagi. Baik, kalau kita lihat kata ulama, ya, sebab wahyu ini, ya, bentuknya ada 3 macam, ya. Wahyu yang datangnya daripada Allah kepada seorang rasul atau pada seorang nabi, maka dalam bentuk yang pertama adalah dengan mimpi yang benar. Ya, ini juga berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Bagaimana para nabi Allah berikan wahyu dengan berikan kepadanya mimpi yang benar. Dan mimpi para nabi tak sama macam mimpi-mimpi kita. Pada maqam yang berbeza, kejelasan yang berbeza, berbanding dengan kita yang bangun pagi pun rasa mimpi, tapi apa mimpi? Itu adalah mimpi kita. Adapun mimpi para nabi adalah satu mimpi yang benar yang menyebabkan mereka itu apa yang datang dalam mimpi tersebut gambarannya kukuh perintah tersebut dalam hati para nabi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, wahyu akan datang dalam perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, wahyu dengan tanpa perantaraan, yakni melalui ilham yang dicampakkan terus oleh Allah ke dalam hati seorang nabi ataupun seorang rasul. Baik, apabila kita tengok nabi yang mula datang melalui, ya, alam rauhani tadi, dengan bermula dengan melihat melalui mimpi Nabi SAW, maka Nabi makin kian kerap ketika itu melakukan tahannuth di Gua Hira sampailah pada bulan Ramadan. Sebahagian daripada para ulama menuliskan tentang ketika sampai bertepatan dengan 17 Ramadan, maka pada ketika itu turunlah wahyu yang pertama. Allahu Rabbi. Mungkin kita tak rasa apa-apa, tetapi cuba bayang para sahabat Nabi tatkala mereka menyebutkan tentang turunnya cahaya, turunnya wahyu, turunnya petunjuk buat kali pertama, itulah merupakan perkara yang paling menyebabkan mereka rasai kepuasan dalam hati. Saya suka untuk forward ke depan. Pada saat Rasulullah wafat nanti, sahabat Nabi Ummu Sulaim menangis dalam keadaan tempoh yang panjang dan lama setelah kewafatan Rasulullah. Dan orang bertanya, bersabarlah, bukankah Nabi itu tetap akan intiqal ila rafiqil a'la, akan pergi kepada daerah yang bukan di daerah kita? Apa kata Ummu Sulaim? Aku rindu setiap hari bila Nabi datang untuk membacakan kita ayat-ayat Allah, maka Nabi adalah perantara di antara kita dan apa yang datangnya daripada Allah. Aku menangis kerana sesungguhnya dengan tiadanya Nabi, maka telah putuslah wahyu tersebut. Semua yang saya kasih sekalian, saya nak kita rasakan getaran dalam hati kita. Betapa Masya Allah apabila disebutkan turunnya wahyu, apabila dikatakan bahawa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad yang pertama, artinya nur, cahaya dan petunjuk daripada Allah mula menerangi bumi. Dan dalam kegembiraan itulah kita akan sambung balik lagi lepas kita jumpa lepas ini insya-Allah, supaya kita juga turut bergembira dengan wahyu yang turun kepada Nabi dengan sepenuh-penuh kegembiraan. Jadi jumpa lepas ni insya-Allah. Alhamdulillah, dengan penuh rasa gembira kita bercerita, berkongsi untuk kita semua merasai bertuahnya kita kerana bertepatan dengan 17 hari bulan Ramadan dalam umur Nabi 40 tahun, maka Nabi ketika bertahannuth di dalam Gua Hira, pada ketika itu datanglah, ya, buat kali pertama malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Inilah peristiwa yang disebut sebagai nuzul Al-Quran, yakni turunnya wahyu kali pertama kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan elok juga kita ketahui bahawa bila kita menyebut tentang turunnya wahyu, maka Allah memperturunkan wahyu dalam beberapa fasa, ya.
Apa yang kita sebut adalah fasa yang mana turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah, ya, untuk turun daripada Baitul Izzah ataupun langit dunia kepada Nabi buat kali pertama sekali lagi di mana 17 hari bulan Ramadan di Gua Hira. Adapun kalau kita membaca ayat Quran dalam suratul Qadar, ya, menceritakan tentang Al-Quran yang turun dalam bentuk sempurna, maka turun tersebut adalah turun daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baik itu yang disebut sebagai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi turun fasa itu adalah turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan dia turun pada malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Baik, mari kita kongsi sedikit bagaimana pengalaman Nabi buat kali pertama menerima wahyu yang datang dalam surah Al-Alaq, ya. Ketika Jibril datang kepada Nabi, ya, banyak sekali riwayat yang menceritakan sebab Jibril datang kepada Nabi dan ada riwayat yang menyatakan ditunjukkan satu lembaran kepada Nabi SAW supaya Nabi membaca apa yang tertera pada lembaran tersebut. Maka Nabi SAW bila malaikat Jibril datang dan menyuruh supaya Nabi membaca dengan menyebut Iqra, merujuk kepada lembaran tersebut, maka jawapan Nabi SAW, ma ana biqari'in. Kata Nabi, aku orang yang tidak boleh membaca, ya, sebab Nabi adalah seorang ummi. Maka ketika itu diulang lagi, Iqra, ya, bacalah. Dan Nabi kata ma ana biqari'in. Dan saat itu kata Nabi, malaikat Jibril telah datang dan memeluk aku dengan pelukan yang sangat kuat hatta balagha minnil juhud, sampailah sempit nafas aku, kata Nabi SAW, lantas dilepaskan. Bacalah. Maka Nabi berkata ma ana biqari'in, aku tidak boleh membaca. Maka lantas Jibril minta supaya Nabi mengulang apa yang dibaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, daripada surah Al-Alaq ayat pertama sampailah ayat yang kelima. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, masya-Allah, ya. Bagaimana pengalaman Nabi menerima wahyu yang pertama daripada malaikat yang terbaik yang disebut sebagai Malaikatul Jibril pada bulan yang terbaik, yakni pada bulan Ramadan, untuk diturunkan kepada seorang Rasul yang terbaik. Artinya seolah-olah telah bunyilah seluruh genderang pada ketika itu, telah lahirlah Nabi akhir zaman, telah dinobatlah Nabi akhir zaman menjadi sebagai seorang Rasul pada dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW pada ketika Nabi mula membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi pada ketika itu bukan hanya seorang suami, Nabi bukan lagi hanya seorang peniaga, Nabi bukan seorang yang bertahannuth, tetapi Rasulullah dianggap sebagai seorang Nabi, dan Nabi ini dianggap sebagai seorang Rasul kerana Nabi telah dapat pada ketika itu wahyu yang datang kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berkata Nabi melihat mimpi, Nabi dalam mimpi melihat cahaya yang terang benderang tersebut adalah sebagai persiapan kepada Nabi untuk melihat kepada alam malaikat Jibril yang terbuat daripada cahaya yang terang benderang, untuk Nabi berhadapan dalam suasana tersebut. Dan dalam keadaan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada Nabi wahyu yang pertama, dan kemudian bermula daripada detik tersebutlah, dan kemudian memakan masa selama 23 tahun selepas itu wahyu akan terus turun dan turun dan turun. Masya Allah, kita dapati alangkah bertuahnya para sahabat yang bersama dengan Nabi. Kerana itu pada episod akan datang kita akan membincangkan pusat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila saksikan petikan ini. Sekiranya aku katakan kepada kalian bahawa di balik bukit ini ada musuh yang nak menyerang kalian, rumah Arqam bin Abi Arqam yang merupakan pusat pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung. Jangan lupa temu janji kita untuk episod akan datang. Untuk ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.